Salam sepakat dan kolektif menjulang kecemerlangan. Taklimat pengurusan akademik sesi November 2025 sehingga Mac 2026 dari Jabatan Kecemerlangan Akademik IPG Kampus Keningau. Bahagian 1 dalam taklimat ini merujuk kepada proses kerja yang merangkumi perancangan dan pengurusan PT03 di mana di peringkat IPG Kampus Keningau, perancangan dan pengurusan PT03 adalah di peringkat pelaksanaan. Bahagian 2 merujuk kepada perincian proses kerja pelaksanaan kurikulum yang meliputi pengedaran kalender akademik, perancangan 2 minggu sebelum kuliah, penyemakan perancangan kuliah oleh Ketua Jabatan, penambahbaikan EES 2 minggu pertama selepas kuliah dan juga pelaksanaan PDP bersemuka serta pelaksanaan kurikulum. Perincian proses kerja ini diikuti dengan pemantauan oleh Ketua Jabatan, bimbingan jabatan, exit survey iaitu 2 minggu selepas interaksi kuliah tamat, IPPK juga 2 minggu, EES juga 2 minggu, beserta bimbingan jabatan dan seterusnya laporan CCQI, laporan pengurusan risiko dan penyerahan laporan kepada IPGM iaitu 8 minggu selepas interaksi kuliah baharu bermula. Dalam bahagian 3 iaitu maklumat akademik, maklumat yang pertama adalah maklumat kursus atau dalam singkatan MK. MK merupakan satu dokumen kurikulum yang menjajarkan HPK ataupun hasil pembelajaran kursus, kandungan kursus, strategi PDP, strategi pentaksiran dan juga jam pembelajaran. Maklumat akademik yang kedua adalah enrollment PDPP di mana kita mempunyai 3 option iaitu option PAKK, option PJK dan option sejarah, dan mentor terdiri daripada Puan Lee Jia Yi untuk option PAKK, Puan Haidatul Laila Khalid untuk option PJK dan juga Encik Linos Sumping untuk option sejarah dengan jumlah pelajar sebanyak 45. Maklumat akademik yang seterusnya adalah maklumat mengenai rancangan pengajaran dan pembelajaran semester dan mingguan iaitu LAM PT 0301 dan LAM PT 0302 yang merupakan perancangan pelaksanaan PDP sepanjang semester. Contoh rancangan ini boleh didapati daripada pautan yang diberikan dalam slide yang seterusnya. Borang yang seterusnya adalah borang PK1 iaitu borang senarai semak Ketua Jabatan dan Ketua Unit di mana contoh pengisian borang tersebut ada dipaparkan dalam slide yang seterusnya. Bagi rancangan pengajaran dan pembelajaran mingguan iaitu LAM PT 0302, ianya merupakan satu rancangan yang memperincikan perancangan PDP, pelaksanaan PDP, penilaian pengajaran PDP dan juga pembelajaran sepanjang semester. Borang yang seterusnya adalah borang penilaian pelaksanaan kurikulum iaitu borang LAM PT 0303 dan juga pengisian exit entrance dan juga pengisian IPPK. Contoh items dalam pengisian ada dipaparkan dalam slide yang seterusnya.
Borang yang seterusnya adalah borang pemantauan pelaksanaan kurikulum oleh Ketua Jabatan dan juga Ketua Unit yang juga dikenali sebagai LAMPT 0304. Contoh item dalam borang pemantauan ini juga dipaparkan dalam slide yang seterusnya. Borang yang seterusnya adalah borang rekod kehadiran pelajar, juga dikenali sebagai LAMPT 0305 yang terdiri daripada dua borang, iaitu borang daripada items dan juga borang tanda tangan hidup. Contoh borang-borang ini ada dipaparkan dalam slide yang seterusnya. Maklumat akademik yang seterusnya adalah mengenai reka bentuk penyampaian kurikulum untuk praktikum, di mana kita mempunyai borang LAMPT 0306, 07, 08 sehingga 12C. Bagi maklum balas pentaksiran berterusan, setiap maklum balas perlulah diberikan selepas 3 minggu selepas sesuatu pentaksiran itu dihantar ataupun 5 hari bekerja sebelum tugasan seterusnya ataupun sebelum bermula peperiksaan, yang mana ini merujuk kepada pengecualian semasa tarikh akhir penghantaran adalah 2 minggu sebelum semester berakhir. Maklumat akademik yang seterusnya adalah mengenai kaedah pengajian sepenuh masa, di mana 60% jumlah kredit diperlukan dalam satu semester dengan minimum 12 kredit dalam satu semester. Jenis mod pengajian adalah ditetapkan dalam struktur oleh IPGM yang terdiri daripada dua, iaitu mod perdana dan juga mod kuliah dalam cuti atau juga dikenali sebagai KDC. Bagi mod perdana, ianya satu program yang mengikut kalender akademik dan tempoh pengajian dan dijalankan bersemuka sepenuhnya melalui kuliah, tutorial dan amali serta pembelajaran industri. Juga dijalankan secara blended learning 30% dan juga 60%. Bagi mod KDC pula, ianya juga mengikut kalender akademik dan tempoh pengajian. Ianya dilaksanakan secara bersemuka dan tidak bersemuka. Pembelajaran adalah kendiri secara terarah. Semua program di bawah IPGM adalah program pendidikan berasaskan hasil ataupun dikenali juga dalam bahasa Inggeris sebagai outcome-based education yang melibatkan perancangan dan hasil pembelajaran, dan hasil pembelajaran ini dinilai melalui pengetahuan, kemahiran dan sikap yang juga meliputi kerjaya perguruan. RMK dan MK yang merujuk kepada rancangan maklumat kursus dan maklumat kursus adalah dokumen mengikut kursus yang disemak oleh pakar bidang, pakar rujuk ataupun juga dikenali sebagai subject matter expert SME dan juga penasihat luar. Dalam bahagian 4, kita akan melihat kalender akademik sesi November 2025 sehingga Mac 2026, iaitu semester 1 sesi 2025-2026 selama 14 minggu. Maklumat aktiviti sepanjang semester 1 ini adalah dalam paparan yang disediakan. Bahagian 5 memaparkan takwim semester 1, iaitu mengikut jadual perancangan 14 minggu. Maklumat mengenai takwim semester 1 ini adalah dalam paparan yang disediakan. Bahagian 6 pula memaparkan maklumat mengenai struktur program
setiap ambilan dan option yang terdiri daripada option PAKK, PJK dan juga sejarah. Maklumat mengenai struktur ini adalah dalam paparan yang disediakan. Bahagian 7 menerangkan CDL ataupun Closing the Loop, iaitu satu mekanisme penilaian jajaran yang melibatkan pentaksiran secara langsung atau direct assessment dan tidak langsung indirect assessment. Ianya juga melibatkan entrance exit survey untuk mengukur hasil pembelajaran secara tidak langsung bagi setiap kursus. Entrance survey menilai tahap pengetahuan pelajar di peringkat awal, manakala exit survey menilai tahap pengetahuan pelajar setelah tamat kursus. CQI ataupun Continuous Quality Improvement adalah maklum balas berkala dari pelajar dan pihak berkepentingan yang diambil kira dalam proses perancangan dan pelaksanaan kurikulum. Proses pemantauan dan semakan pelaksanaan kurikulum untuk penambahbaikan adalah melalui laporan yang diserahkan 4 minggu setelah semester baharu bermula. Bahagian 8 memaparkan maklumat mengenai agihan beban tugas dan maklumat mengenai agihan ini boleh didapati daripada slide yang dipaparkan. Bahagian 9 menerangkan strategi pelaksanaan kuliah, tutorial, amali dan juga lain-lain pendekatan yang boleh dilakukan. Antara pendekatan yang dicadangkan adalah pendekatan berbentuk blended learning di mana kuliah, tutorial, amali dan lain-lain dilaksanakan secara bersemuka fizikal ataupun melalui kuliah dalam talian segerak dan juga penggunaan e-pembelajaran. Semester 1 sepanjang program adalah semester panjang yang bermula daripada November 2025 sehingga Mac 2026 dan semester 2 juga semester panjang yang mana ianya bermula daripada Mac 2026 sehingga Julai 2026 dan pada semester yang ketiga adalah semester praktikal di mana ianya akan dilaksanakan bermula pada bulan Ogos sehingga November 2026. Bahagian 10 merujuk kepada maklumat tambahan dalam program PDPP di mana dalam pengurusan PNP kurikulum PDPP ambilan November 2025 terdapat perubahan struktur PDPP di mana dalam semester 1 adanya amalan profesional iaitu pengalaman berasaskan sekolah dan dalam semester 2 adanya kursus IPG iaitu Bina Insan Guru. Dengan itu berakhirnya taklimat pengurusan akademik bagi program PDPP ambilan November 2025.